Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton Hanif Vlog. Okey, pada malam ini saya akan menceritakan kepada anda tentang satu kelebihan, kebaikan tentang sukan pingpong. Jadi, sama-sama kita saksikan. Teruskan menonton. Aku batuk dah. Okey, anda bersama dengan saya. Pada malam ini saya akan menceritakan apakah kebaikan-kebaikan sukan pingpong sehingga akan menjadi sukan yang menarik untuk semua orang nak main. Okey, yang pertama sekali saya nak cerita kat sini. Okey, sukan pingpong ni dahulunya saya rasa memang adalah satu sukan yang diremehkan. Orang cakap sukan ni tak bagus lah, apalah kan. Alah, sukan duduk tempat main mantap. Untuk pandangan orang. Bagi saya sendiri yang saya dah main pingpong pun dah lama. Sejak saya berumur 12 tahun saya dah main pingpong ni. Tapi apa yang saya dapat pada selepas beberapa tahun saya dah main ni, memang satu kesan yang baik untuk badan kita lah. Sebagai contoh saya cakap kat sini, kita dapat melatih diri kita supaya kita bertindak dengan lebih cepat. Sebenarnya sukan pingpong ni banyak faedah-faedah yang kita tak sedar. Banyak dia punya kebaikan dia. Okey, apakah kebaikan dia? Okey, kelebihan pingpong ni adalah terbahagi kepada 3 kumpulan. Okey, iaitu individu, kesihatan dan juga mental. Okey, mungkin ramai yang biasa menganggap pingpong hanyalah sukan yang memerlukan sedikit tenaga atau hanya permainan passion lah. Tetapi kebenarannya adalah bahawa kita sedar bahawa pingpong merupakan satu sukan yang tidak semudah memukul bola dengan keras dan kita menang. Banyak yang saya tengok orang main pingpong, dia pukul bola semua nak, orang kata apa, nak menang saja. Dan banyak nak mematikan cepat, nak matikan bola dengan cepat lah. Okey, pingpong sukan yang melatih banyak perkara tanpa kita sedari. Banyak perkara yang dia, orang kata apa, yang melatih diri kita ni kita tak sedar pun. Kalau kita main pingpong, kita tahulah sendiri. Ini dapat melihat bahawa pemain pingpong pada umumnya adalah orang yang hidup jika diperhatikan. Okay? Kerana mereka terbiasa bergerak secara spontan atau refleks. Itu adalah kelebihan-kelebihan orang yang main pingpong. Okey, kita pergi ke poin yang pertama, iaitu kelebihan pada individu lah. Okey, refleksi. Tanpa menyedarinya, jika kita bermain pingpong, badan kita akan mengejar bola secara spontan. Seperti yang kita ketahui, tempo sesuatu yang cukup cepat sehingga kita terbiasa dengan sesuatu secara tiba-tiba. Memang betul apa yang saya tengok, dia bertindak balas pada badan kita. Okey, sebenarnya pingpong ni, dia bila kita tengah pukul bola secara spontan, kita bergerak secara spontan, dia memang cepat. Okey, kalau contoh kita orang tengah main, kita tengah main, bola pergi kanan, kita akan refleks cepat. Macam tu. Dia macam tu. So, lama-kelamaan kita akan terbiasa lah dengan spontan, pergerakan secara spontan. Poin yang kedua ialah hati-hati. Apa pula maksud dia hati-hati ni? Bukan hati dia lah ni. Okey, hati-hati maksudnya berhati-hati. Okey, seperti disebutkan sebelumnya, pingpong adalah sukan yang mempunyai tempo permainan yang cepat sehingga pemain diharuskan memiliki pandangan yang jauh. Ini membuatkan kita harus terus fokus pada bola. Maksudnya kita masa tengah main tu, kita hanya fokus kepada permainan kita dan juga fokus pada bola. Bila masa kita nak kejar bola, bila masa kita nak pukul bola. Macam tu. Okey, sebab permainan pingpong adalah satu permainan yang sangat-sangat cepat. Poin yang ketiga bagi individu adalah latihan kemampuan berfikir dan kerja otak. Dia menjadikan latihan kepada otak kita untuk bekerja lebih cerdas lagi. Okey, kerja otak kita ketika bermain pingpong biasanya berfungsi lebih cepat kerana ketika bermain kita harus membuat keputusan dengan cepat dan memikirkan strategi apa yang kita akan lakukan. Misalnya setelah servis, apa yang akan kita lakukan, di mana kita bertujuan servis pendek atau panjang. Okey, dan masih banyak lagi strategi-strategi dia lah.
tanpa menyedarinya kita menjadi pemikir yang serius. Kerana jika kita selalu bermain pingpong, kemahiran kita dalam berfikir dan membuat keputusan akan berkembang. Jadi permainan pingpong ini memberikan latihan kepada kita punya otak untuk menjadikan otak kita lebih cerdas untuk kita berfikir dengan lebih cepat lagi. Sebagai contoh saya cakap kat sini, apakah latihan otak yang kita latihan otak yang pingpong boleh buat, iaitu contohnya masa kita main pingpong ni, kita nak servis pendek. Okey, kita nak servis pendek ya. Lepas tu apakah tindakan yang akan dilakukan selepas pada itu? Contoh kalau kata kita servis pendek, orang bagi pendek, kita akan flick bola tu. Lepas tu kalau contoh kita servis panjang dan pihak lawan kita return pun panjang pada kita, apa yang tindakan kita akan spin bola tu. Okey, itu adalah pemikiran-pemikiran yang cerdas lah. Okey, lagi satu, dia melatih otak kita ni untuk membuat keputusan yang cepat. Kelebihan orang yang main pingpong, dia akan buat keputusan dengan cepat. Kelebihan terhadap kesihatan, permainan pingpong adalah yang boleh mencegah Alzheimer. Allahu Akbar, betul ke ni? Ramai orang tak percaya, tapi apakah yang saya lakukan sebelum ni memang betul. Apakah yang saya jumpa memang betul, dia mencegah Alzheimer. Alzheimer ni natang apa ni? Natang apa Alzheimer ni? Okey, Alzheimer adalah satu penyakit di mana keadaan penghidapnya akan mengalami penurunan ingatan ataupun cepat lupa. Okey, dia boleh melemahkan kemampuan berfikir dan berbicara sehingga tingkah laku mereka juga dapat berubah menjadi perlahan. Alzheimer adalah satu penyakit yang sangat-sangat bahaya. Bukan sangat bahaya macam mana, dia boleh mengurunkan daya ingatan kita, kadar ingatan kita, kemampuan berfikir, berbicara, sehingga tingkah laku pun jadi berubah, menjadi slow. Tingkah laku jadi slow. Jadi persukan pingpong dapat mencegah daripada penyakit Alzheimer. Okey, ini didedahkan oleh salah seorang doktor bernama Dr. Mehmet Ozi dalam rancangan TV di New York. Okey, dia berkata pingpong juga dapat meningkatkan fungsi kognitif dan fungsi motor. Selain sukan ini cukup menyeronokkan. Okey, maknanya dekat sini dia kata meningkatkan fungsi kognitif ni, daya ingatan dan juga fungsi motor otak kita. Kita nak berfikir macam mana. Okey, itu maksud dia. Pingpong dapat memperlambatkan penuaan seseorang walaupun kita berusia 50 tahun ke atas. Kita masih dapat mengingat banyak perkara. Oleh itu, pingpong disyorkan untuk ibu bapa agar daya pemikiran mereka terjaga. Jadi, orang cakap pingpong ni untuk permainan orang tua, saya tak heran sangat. Sebab apa? Memang bagus untuk orang tua-tua. Untuk umur 50 ke atas yang dah meningkat umur masuk umur 50, memang sangat-sangat sesuai lah. Kalau kata dia nak main badminton, saya rasa tak sesuai sangat umur 50 ni. Okay, kebanyakan orang-orang Melayu kita pun dia kalau umur 50 memang dah tak larat lah. Tapi bagi saya, sukan pingpong ni boleh dimainkan dengan umur 50. Sebab apa? Dia boleh membuatkan otak kita ni menjadi daya ingatan yang lebih banyak lagi. Okey, memperlambatkan penuaan. Okey, daya ingatan dia. Lagi satu, selepas mencegah Alzheimer, dia juga menyampaikan perkeliling darah. Perkeliling darah macam mana tu? Okey, seperti yang kita ketahui, pingpong adalah sukan yang banyak pergerakan badan dan ketangkasan. Oleh itu, aliran darah kita akan lebih lancar kerana badan kita sentiasa bergerak. Maksudnya kat sini, pingpong adalah satu sukan yang memerlukan banyak pergerakan dan juga ketangkasan. Jadi bila kita banyak bergerak, banyak ketangkasan yang kita buat, aliran darah kita menjadi lebih lancar. Pingpong ni tak boleh berdiri satu tempat, dia tak boleh macam tu. Kalau dia satu tempat ni, umpama dia kaki tubuh akak. Kalau orang yang main duduk satu tempat, dia demi jari tantu ya kan, jadi memang tak bergerak langsung, dia main satu tempat dia main. Okay, yang tu memang kurang baik lah. Sebab apa? Pingpong adalah satu sukan yang baik untuk pergerakan kita, ketangkasan kita, dan baik juga untuk aliran darah di dalam badan kita. Ni poin yang ketiga untuk kesihatan, iaitu menghindari stroke. Pingpong ni dapat menghindari stroke. Stroke ni apa dia?
lumpuh. Okey, seperti yang dinyatakan sebelum ini, bahawa pingpong boleh meningkatkan peredaran darah. Jadi sukat ini membantu mengurangkan risiko stroke. Sudah tentu ini adalah perkara yang sangat berguna kerana ramai ibu bapa terkena stroke kerana jarang bergerak. Saya kalau kata benda ni kata betul, sila betulkan tolong komen dekat ruangan komen. Kalau benda tak betul ke ataupun ada benda yang saya tersalah info ke apa, tolong komen dekat bawah. Membuang bahan buruk atau tidak sihat di dalam badan. Okey, membuang bahan buruk atau tidak sihat dalam badan ni sudah tentulah. Kalau kata main pingpong ni kalau tak berpeluh, memohong lah. Kalau yang tak berpeluh tu dia masalah tu. Okey, banyakkan kalau kata orang yang main pingpong dia kata tak perlu, dia memang badan dia masalah. Sudah tentu sukan pingpong ni juga sama seperti sukan lain yang membuatkan kita berpeluh. Okey, supaya kita dapat membuang zat yang tidak kita inginkan melalui keringat atau peluh kita setelah bermain. Saya kata okey, pada bahagian ni saya cakap terang, part ni bila kata saya main pingpong, baju saya boleh perah 3 kali. Bukan selai baju, tapi baju yang lain-lain. 3 kali saya perah. Lagi satu, kalau saya main badminton pun yang banyak bergerak berdepan, belakang, kiri, kanan, itu pun tak cukup peluh juga. Itu pun tak cukup peluh juga. Saya hanya membasahkan baju di bahagian perut saya saja. Belakang pun basah sikit, tak sampai basah tu baju basah. Tu bila saya main pingpong memang basah. Poin yang kelima, saya rasa anda semua tak pernah dengar lah perkataan ni, iaitu egil. Sebelumnya dikatakan bahawa sukan pingpong ni membuat kita mempunyai refleks yang baik dan meningkatkan peredaran darah sehingga tubuh kita lebih mudah bergerak dan tidak kaku. Ramai antara kita malas untuk bergerak dan mengalami sakit badan, sakit sendi dan banyak lagi. Okey, egil adalah refleks. Okey, refleks. Egil adalah refleks. Maksud kat sini, kalau kita duk main pingpong selalu kan, kita banyak kita macam refleks kita punya badan. Orang pukul pepak, kita automatically kita akan bergerak. Dia membuatkan kita rasa macam okey, orang pukul bola kita pun sambar. Macam tu. Dia refleks dia kena memang cepat lah. Okey, agile maksud dia refleks. Okey, dengan bermain pingpong tentu saja badan kita menjadi lebih lentur atau fleksibel sehingga mengurangkan peluang kita mendapat penyakit kecil yang lain dan kurang berkemungkinan kecederaan kerana hampir semua bahagian badan kita bergerak dengan secara terbiasa. Okey, dengan bermain pingpong ni dah setentunya badan kita lebih lentur dan fleksibel. Sebab apa? Kalau kita main pingpong dengan badan yang keras, kedudukan badan yang kita keraskan badan kita memang akan mendapat kesan lain lah. Tu. Dan kelebihan yang seterusnya yang saya daripada 3 tadi, kelebihan seterusnya ni adalah kepada mental. Okey, kepada mental kita. Okey, kelebihan kepada mental, poin yang pertama itu selamat. Okey, sudah tentu setelah kita bermain pingpong, kita merasakan namanya adalah kebahagiaan atau kesenangan yang kadang-kadang kita rasakan secara spontan. Okey, biasanya disebabkan oleh gurauan dari rakan kita semasa bermain atau secara yang tidak dijangka, seperti ketika bola tinggi kita akan membuat pukulan tetapi ternyata kita tidak memukul bola dan mentertawakannya. Okey, poin yang untuk selamat ni kadang-kadang bila kita main pingpong ni kita berasa bahagia dan juga kita rasa seronok dan juga kesenangan. Yang kadang-kadang kita rasa kesenangan tu kita rasa macam spontan saja. Okey, masa kita main pingpong dah tentulah kita akan rasa gembira kerana dapat memperoleh banyak perkara seperti rakan baru, masa berkomunikasi dengan rakan dan suasana tawa bersama rakan. Okey, pada bahagian mental, kelebihan kepada mental ni itu poin yang pertama itu selamat. Saya akan sharekan sikit poin dia. Okey, poin dia bila kata kita dah main pingpong ni, kita pergi mana-mana pun kita akan cari tempat main pingpong. Sebagai contoh pengalaman saya sendiri, ketika saya sedang
belajar atau study dekat Kemaman Terengganu. Masa saya duduk kat Kemaman Terengganu, masa tu saya bawa beg pingpong saya dalam beg bagasi saya bawa beg pingpong saya. Tu terang saya cakap tu terang. Saya pergi mana-mana pun saya akan bawa beg pingpong saya. Pergi mana-mana pun saya akan bawa. Even kalau kata saya pergi jauh daripada Malaysia pun saya akan bawa beg pingpong saya lah. Bukan cari makan, sebab saya nak cari kawan baru. Okey, saya bawa beg pingpong saya pergi kat Kemaman, saya cari tempat main pingpong. Saya nak kawan baru, saya nak bergaul dengan orang, saya nak kawan baru. Supaya kalau kata kita dah connect orang, bila kata kita dah connect orang ni, kita akan dapat satu pengalaman yang kita tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Daripada kawan-kawan baru kita, dia akan bagi kat kita ni ilmu-ilmu yang berguna. Ilmu-ilmu kita, kalau kata kita tengah main pingpong ni, dia akan bagi ilmu, dia akan ajak sikit-sikit pun okey dah. Macam saya contoh, saya pergi kat Terengganu dulu, orang ajak saya cara nak spin dengan betul. Sebab masa saya pergi Terengganu, saya tak ada spin langsung. Bukan tak ada spin langsung, spin saya kurang power. Okey, memang bola tak cukup spin, bola tak cukup power, bola tak ada speed. Memang jadi masalah bagi saya. Jadi saya pergi sana dengan dekat Terengganu, kat Kemaman tu, orang ajak saya cara-cara spin dengan betul, dengan bola power, macam mana kita nak pukul bola meletup back, macam tu. So kat situ pun kita dapat satu pengalaman, kita belajar dengan orang. Okey, poin yang kedua dah untuk dari segi mental, iaitu relax. Permainan yang relax. Okey, setelah bermain pingpong, tanpa kita sedari, fikiran kita menjadi lebih santai, walaupun latihan ini memaksa otak kita untuk bekerja lebih keras. Setelah kita selesai bermain, kita biasanya lebih tenang kerana kita merasa gembira, kerana banyak perkara positif yang kita dapat. Main pingpong ni, kita jangan tension. Kalau tension, jadi badan kita kurang sihat. Okey, termasuk tadi, ni saya pegang beg pingpong saya. Okey, saja pegang sebagai trademark lah pun, tak ada apa pun, nak main milik yang gila lah. Untuk poin seterusnya iaitu persaingan dan rahsia diri. Okey, sudah tentu ketika kita bersenam, kita tidak terlepas dari kata-kata persaingan. Kita pasti tidak mahu kalah dengan orang lain kerana kita ingin menunjukkan bahawa kita mampu atau mempunyai kemampuan dalam diri kita. Okey, pastinya kalau kita tengah main, kita tak mahu kalah dengan orang lain. Kita tak mahu kalah. Sekali saya cerita sikit pasal apa kita tak mahu kalah. Kerana kita nak tunjuk dekat orang bahawa kita juga mampu untuk melakukan sesuatu. Itu maksud sebenarnya persaingan dan rahsia diri. Maka kita pasti akan terus bersaing sehingga kita tidak kalah dengan rakan atau pesaing kita, terutama bagi atlet, kerana mendapat adrenalin. Adrenalin ni semangat, suntikan semangat. Sebelum bermain, tentu saja mereka berusaha meyakinkan diri walaupun tahap lawan lebih tinggi. Mereka pasti akan mendorong diri mereka sendiri. Ini dipanggil latihan keyakinan. Sebagaimana saya cakap tadi, keyakinan diri ni kita kena bina daripada dalam. Tak boleh cepat down. Keyakinan diri kena dilatih daripada dalam. Okey, cukup setakat itu saja video daripada saya tentang kebaikan dan juga kelebihan main pingpong kepada individu yang bermain pingpong lah. Jadi rasanya tak terlambat lagi untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kepada anda yang baru terjumpa channel YouTube saya ni, saya minta tolong support saya, tekan button like, button subscribe dan juga loceng untuk notifikasi video-video terbaru daripada saya. Jadi setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.